Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, wa ba'd. Yang dihormati Fadil Tuan Imam selaku pengurusi, ahli yang terkuasa Masjid Muslimin dan Muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 7 Rabiul Awal 1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam majlis ilmu yang ana kuliahkan dalam kitab nama dia Amrad al-Ummah, penyakit yang melanda umat ini. Kitab ni besar, 2 jilid ni, ada 50 penyakit. Di antara penyakit-penyakit yang dikumpul di sini iaitulah penyakit yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini, dan juga bawaan dia, kerusakan ini membawa sampai ke akhirat. Kalau cakap penyakit-penyakit biasa tu dia tak sebut dalam ni. Penyakit yang kita sebut ini disebut oleh pengurusi tadi, siri yang ke-42, tajuk dia bahasa Arab kata al-iktiab. Iktiab tak ada dengar kali. Nah, penyakit al-iktiab bahasa Arab. Kalau sebut bahasa orang putih, depression, penyakit serabut. Aku Kelantan mudah. Nah, serabut dia panggil. Bahasa persuratan kemurungan. Kita duk ingat ke penyakit ni mari daripada hospital ya, duk cakap benda ni. Kita kena ingat penyakit ini penyakit lama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Anas. InsyaAllah kita akan ijazahkan doa ni, lebih-lebih lagi di zaman Covid melanda sampai hari ni 1000 lebih ni, mengikut apa maklumat daripada pihak doktor, kawan-kawan kita kata memang ramai orang kena penyakit kemurungan, penyakit stres dengan sebab marinya Covid dan penyakit-penyakit lain yang sedia ada. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata di Anas, aku banyak dengar Nabi berdoa. Tuan-tuan ikut belaka doa ni. Dan doa ni elok sangatlah kalau diamalkan dan disebarkan. Seperti anda sebut sekarang ni, lebih-lebih lagi di saat ni bila mari Covid ni, kita selalu dengar pengambilan baru jarang, tetapi orang yang kena berhenti kerja banyak. Bila kena berhenti kerja, dia marilah penyakit ni, menyari kemurungan, tak mau cakap dengan orang, duduk berkurung dalam rumah, tak mau keluar. Nah, tapi hak tu hak kena penyakit yang kita bimbangnya, kemurungan masjid ada juga. Ini masalah. Nah, Covid tak ada, pihak kerajaan membenarkan masjid dibuka, dia pula murung tak mari masjid. Itu masalah dia. Jadi kita kena betul belakalah insya-Allah. Ikut doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Agaknya boleh hafal tak? Kalau tak boleh nanti tengok kita bagi bertulislah senang. Nabi minta berdoa di sini beberapa perkara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada ham. Al-ham ini dia panggil kerunsingan. Benda akan jadi gap lepas pada ni.
Bila Covid mari ni kena berhenti kerja. Ataupun lockdown balik. Itu dia panggil benda yang kita duk mikir apa akan jadi. Itu dia panggil ham. Tanda dalam hadis. Al-hazan, duka cita benda yang dah lepas. Duk dia nampak senyap. Kenapa tu? Dia teringat peristiwa yang lalu. Peristiwa-peristiwa hitam. Apa saja peristiwa, tak kira lah, kadang-kadang tak hitam mana pun. Dah, bukan peristiwa tak baik pun. Tapi dia teringat benda tu, dia jadi duka cita, sedih. Maka itu dia panggil hazan. Satu hazan, satu dia panggil ham. Ham maknanya kita rusing ke apa yang akan berlaku, kebimbangan. Terlebih bimbang ni pun akan jadi penyakit juga. Kemudian kata di para ulama ada satu lagi tapi tak sebut dalam hadis ni. Dia panggil al-gham. Al-ham hotoh masa depan. Al-hazan yang dah lepas. Al-gham, gham ni kita panggil serabut ni yang sedang berlaku depan kita. Itu dia panggil al-gham. Semua tu diminta perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ni dia panggil penyakit dalam hati. Ham, hazan. Kemudian al-ajzi wal kasal, lemah dan malas. Ini penyakit luar. Wal bukhli wal jubni, bakhil dan penakut. Wa dhala'id daini, beban hutang. Terlalu banyak kita buat, stres. Wa ghalabatir rijal, dan kita akan ditekan oleh orang. Biasanya kalau hutang ni dia akan kait dengan ahlu hak di tepi jalan tu. Satu lagi bukan ahlung ni lah, hak dia buta dengan orang ni. Walaupun tidak ahlung, dah hutang orang, kena bayarlah dia kan. Maka itu dia panggil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah. Maka penyakit ini dimasukkan dalam amradul ummah. Penyakit yang melanda umat ini. Para jemaah sekalian, kalau kita baca dalam statistik yang dikeluar oleh pihak kerajaan Malaysia saja, yang anda tengok dalam surat khabar, dia kata hampir 500,000 warga Malaysia kemurungan. 500,000. Biasanya kemurungan ni dia mari daripada luar dan mari daripada dalam. Hak luar kisah dia, masalah apa ni, kematian ke, kena buat kerja ke, masalah kehilangan barang-barang, itu dia panggil hak luar. Satu lagi penyakit yang menakutkan kita juga, dia panggil bisikan dalaman. Itu mari daripada syaitan. Berapa ramai dalam surat khabar kes-kes bunuh diri. Mengikut dalam berita ni dia kata setahun ada orang bunuh diri sama 800,000 orang bunuh diri setiap tahun. Lebih kurang 40 saat ada seorang bunuh diri. Banyak tu kan. Artinya puncanya mari daripada sini. Dan penyakit bisikan ini juga dalam berita menyebut kepada kita ada orang bunuh anak dia. Sebab apa? Ada bisik kat telinga suruh bunuh kan. Baca kan berita tu. Ini semua ni mari daripada ikhtiar. Punca dia mari daripada dalaman ataupun daripada luaran. Dan insya-Allah kita cuba tengok dalam kitab kita ni beberapa sebab. Kata di para ulama, bila Allah Ta'ala turunkan penyakit, maka dia akan turun ubat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah, ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifa. Allah Ta'ala turun penyakit, dia akan turun penyembuh. Cuma masalah penyembuh ni kadang-kadang tak kena, tak jumpa cari penyakit. Tak usah kata penyakit hak tak nampak ni. Penyakit orang kita pergi hospital kan, habisnya korek, ambil darah, ambil apa lagi, sampel-sampel lainnya korek belaka. Berapa lagi dia ambil? Najis kan, air kencing ambil. Akhir-akhir sekali keluar keputusan tak ada penyakit. Kawai tenunginya ada sakit. Pasal apa? Maknanya penyakit ni Allah tak ada turun, cuma kena tak kena dengan penawar kita. Dia panggil tashkhis.
cara kita nak mencari penyakit dan nak juga nak menghilangkan penyakit itu kita serah kepada doktor lah. Ana pun tak nak bincang banyak di sini. Mengikut dalam kenyataan Menteri Kesihatan kata setiap 10 Oktober dibuat satu sambutan hari kesihatan mental. Kesihatan mental. Maknanya 10 hari bulan 10. Itu hari Oktober. Jadi kena ingatlah. Dia punya slogan dia nya kesihatan mental milik semua bersama cegah bunuh diri. Main-main. Dia bukan cegah sikit-sikit ni. Tak main tahu siapa dak bunuh diri. Waktu ana pergi melawat negara Jepun baru ni. Kata di sahabat kita, tempat lain dilarang buang sampah merata-rata, kan? Di negara yang maju dalam dunia ni, semua benda kita ni bagai Jepun ke Cina. Kalau bunyi Cina mepeh. Jepun kuasa hebat, betul tak? Sahabat ni kata, tidak ada di tempat lain kecuali di Jepun ada kawasan dia tulis tidak benar bunuh diri di sini. Main-main. Kita duk bangga nampak Jepun hebat kan? Depression dia lebih tinggi. Orang lain tak benar sampah, dia tidak benar bunuh diri di sini. Patut nak bunuh diri mana? Dia ada kawasan zone untuk bunuh diri. Masya-Allah tabarakallah. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah SWT min ghadabillah, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubat. Fa iza usiba dawa udda'a, apabila ubat tu kena ke penyakit, bara' bi iznillah, dia akan sembuh. Pasal itulah kita kadang-kadang mudah ya tak? Sekali jumpa ubat, alhamdulillah sembuh. Ada orang ni bergatal ubat makan tak sembuh. Kita penyakit dia panggil dalam bahasa dia panggil penyakit muzmin. Penyakit yang berterusan selama sama-sama hidup. Dah, penyakit darah tinggi, penyakit apa ni, seumur hidup dah makan ubat dia tu. Jadi ubat tu salah satu daripada makanan dia. Tak sembuh-sembuh juga. Cuma dia boleh bertahan. Dalam hadis Ibnu Majah, man alimahu, Nabi kata orang tahulah, wa jahilahu man jahilahu, ada orang tak tahu, mana tak jumpa cari ubat. Maka para jemaah sekalian, kalau kita bincang tentang penyakit ni, itu saya serah ke pihak doktor lah, kan? Yang penting bagi kitanya, Nabi kita ajar kita doa hazan ham. Mana duka cita yang benda lepas itu dia panggil duka cita. Benda yang akan datang kita rasa kebimbangan lebih-lebih sangat, dia akan jadi penyakit. Maka kata di Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam syarah kepada hadis ini, dia kata dua penyakit ini tidak sepatutnya seorang mukmin itu terlalu mengambil berat dalam perkara dunia. Kan mana kalau kehilangan benda-benda dunia ni tak salah teruk sangat mikir. Fa inna Allah Ta'ala qad qaddara al-umur fa ahkamaha. Ini bahasa kita, bahasa orang panggil bahasa para ulama kita ajar, motivasi Islamnya. Kerana setiap perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kalau hak kita dapatlah. Kalau hak kita tak dapat, kita kejar tak dapat, kita kembali kepada mana? Qada dan qadar, takdir Allah Azza wa Jalla. Wa qaddara al-arzaq, Allah Taala dah takdirkan rezeki setiap orang. Kita kejar banyak mana pun, kalau Tuhan tulis banyak tu, dia tak akan tambah. Kan? Saya ni sanggup tak pergi masjid. Pasal nak jual malam ni, nak tambah duit sikit. Masya-Allah. Dia bersedia tak mau pergi masjid malam ni. Tak kira lah jual pasal malam ke pasal apa. Buat barang banyak, nak lelo, nak apa pun turun hujan lebat. Nak kata apa? Kedah tutup. Dah, barang bagi saja malam tu. Mana kita tak boleh nak lebih daripada apa yang diletak oleh Allah Azza wa Jalla. Usaha kena ada. Maka setiap usaha kita tu duduk di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka menjadi wajib kepada kita berusaha untuk menghilangkan perkara itu. Maka seorang ulama Tibbun Nabawi, nama dia Ibnul Qayyim. Tuan-tuan kalau nak bincang dalam bab perubatan ni, kita beli satu kitab nama dia At-Tibbun Nabawi, daripada kitab dia Zadul Ma'ad. Dia kata penyakit ni ubat dia 3. Satu, ubat biasa, hak doktor farmasi tu, itu ubat biasa. Satu lagi adwiyah al-ilahiyah, ubat
yang mari daripada Allah Azza wa Jalla. Di Allah Taala kata apa ni, Al-Quran itu syifa. Quran itu sendiri menjadi penyembuh. Dan juga ubat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan-bacaan yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Dalam isu ni ana akan bawa 10 penawar. Mudah-mudahan kita boleh bantu kalaulah ada orang-orang ataupun orang yang kita kenali yang kena penyakit kemurungan ataupun iktiab yang kita bincang ini. Yang ketiga, ubat yang dikembar. Makan ubat secara biasa, dan kita juga berubat istisfa bil Quran wa bil azkar. Berubat dengan Quran dan juga dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia, kalau kita kembar dua ini mantap. Nak ambil satu pakai hak manusia saja tak kuat. Tak mau usaha, aku tak mau makan ubat dah, pakai suruh Tuhan ya. Baca Fatihah, kita baca Fatihah pun sambil-sambil yakin tak jadi juga. Maka kita dua-dua. Ubat kita makan, kemudian kita istisfa juga dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Masya-Allah tabarakallah. Itulah di antara yang disebut oleh para ulama Islam. Kemudian punca penyakit. Dia panggil anwa'. Jenis-jenis orang yang kena penyakit ni, yang pertama dia panggil al-hurub minal waqi'. Dia tak mau lagi, dia suka menyendiri, tak mau campur dengan orang. Ini berlaku. Duduk dengan orang tak bercakap. Kan? Kalau ada isteri tak bercakap dengan bini dia. Duduk dia tak tahu apa. Bini mari ustaz tolong doa, suami saya tak bercakap dengan orang, tak pakai duduk dia gitu. Kadang-kadang kita tidak faham, kita gurau, kita kata sama kita lah ni orang tak bercakap dengan orang tak ada dosa. Moga cakap kan cara nak mengumpat orang lah. Dah. Walaupun kita dah qara dah dulu mengumpat tidak ada zaman kita hari ni. Betul tak? Mengumpat tak ada zaman kita. Tak betul? Tak betul bantah lalu. Ada ke tak ada mengumpat? Mana ada? Berapa kali kita kawan-kawan ajak ke kedai kopi, mari kita pergi mengumpat. Ada. Kalau dia ajak, mari kita bicara Yesus masa darurat ke tak darurat. Itu ayat dia dah. Tapi masalah mengumpat tak ada sebut. Ini masalah. Jadi kita sekarang ni maknanya, dia kata ustaz, bukan lagu tu. Bukan tak cakap kerana warak, tapi dia tak cakap ni dia panggil kemurungan. Ini bahaya. Akhir sekali meletup, membawa kepada boleh pergi kepada bunuh diri, boleh apa ni, dan terjebak dengan dadah, terjebak dengan benda-benda yang memabukkan sebab stres, nak lari. Dia panggil nak lari daripada realiti. Sepatutnya kita orang mukmin bila kita stres, kita pergi masjid, kita pergi kepada Quran, kita berzikir, tak bukan pergi cari tempat-tempat yang karut lagu tu. Yang kedua, kesan yang kategori yang kedua dia panggil at-tamarrud. Memberontak. Tanda. Yang pertama tadi dia duduk dia tak kata apa. Yang kedua ni memberontak. Ini jaga baik-baik. Kalau dia berontak sikit-sikit pecah pinggan makuk ya. Tapi kalau dia berontak kuat-kuat pecah kepala kan. Ini penyakit yang dia ada kan. Siapa mereka hak paling teruk memberontak, dia panggil at-tamarrud 'ala Allah. Dia memberontak kepada Allah Azza wa Jalla. Ana pernah ditelefon oleh seorang orang muda lagi rasa suara dia tu. Dia telefon tu dia marah dah dia. Ustaz, ya saya. Kenapa Tuhan buat zalim kepada saya? Kata bekin teh. Saya solat tapi saya sakit. Adik-adik saya hak tak semaya. Hak gini-gini dia sebut sihat belaka. Kita kata masya-Allah. Sampai dengan Tuhan dia sudah marah. Dia memberontak bukan kepada mak ayah dia. Dia memberontak kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu ketiga. Yang ke seterusnya di antara kategori lagi dia panggil al-uzlah asy-syu'uriyah. Mana dia rasa dia ni sepi menyendiri. Itu bahaya juga. Dia semua orang ni tak cara belakang dia. Biarlah aku hidup seorang. Kadang-kadang kita tengok cari tak jumpa rumah, duduk mana? Duduk temenu atas kubur. Ada lagi tu. Duduk dia. Mana dia tu? Ada orang yang kata gialah kubur ni. Pergi tengok duduk tenung atas apa ni? Duduk pegang batu ni semak dia ke apa. Yang pentingnya dia panggil uzlah syu'uriyah, dia rasa semua orang benci pada dia. Ini juga penyakit. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. Dan di antara lagi orang ni tak mau kerja. Tak ada pergi kerja.
Pergi kerja jadi macam-macam dia kata. Akhir-akhir pakai duduk saja. Kita nak suruh kan dia kata dia stres. Tak suruh kan takkan nak bagi makan anak bini, nak minta dengan mak ayah pula makanan. Maka kita yang bertemu dengan kes macam ni, kita akan rasa bermasalah. Maka yang seterusnya di antara lagi yang doa Nabi kita sebut tadi, iaitulah orang ni terkena penyakit hati, maka kita kena berhati-hati kepada perkat penyakit ada. Baiklah, itu kategori dia. Banyak lagi kalau saya tengok dalam Kementerian Kesihatan ni, tanda-tanda dia ni banyak. Kita tuan-tuan boleh baca dalam berita. Yang penting kita nak ambil dari sudut syarak, dari sudut Islam. Apakah sebab-sebab? Tanda tuan-tuan. Bila kita tengok kesan nampak orang ni kemurungan, tak mau cakap dengan orang ataupun menyendiri duduk mana-mana, kita kena cepat-cepat menangani masalah. Alhamdulillah, ana beberapa kes yang ana jumpa, walaupun kita bukan orang panggil pakar bagai kaunseling, tapi kita jangan kaunseling dan orang panggil tazkirah, itu lebih mantap. Kalau sekat kaunseling saja boleh juga, tapi kaunseling sekali dengan orang panggil tarbiyah ataupun tazkirah ni mungkin lebih memberi kesan, insya-Allah. Punca yang pertama, tanda manusia jadi begini, kenapa? Yang pertama sekali al-i'radu 'anillah. Orang ni jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, tanda surah Taha, Allah Ta'ala sebut, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa dia ikut petunjuk aku, maknanya ikut Quran ini, dia tak sesat dan dia tidak celaka. "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Man a'rada an zikri, siapa dia berpaling daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan hidup dalam keadaan hidup yang tak tenang. Kita tak kata dia susah, kaya, duit banyak, harta ada, pangkat besar, tapi hidupnya tidak tenang, serabut. Dalam hadis Nabi, tanda ayat ni dalam surah Taha ayat 124. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar." Celakalah orang yang sembah dinar, sembah dirham. Tak ada orang ambil duit sembah, tapi cara dia tu macam menyembah kepada harta benda. Asyik duk mikir hotu, oi, stres hari ni. Kenapa? Jualan hari ni boleh 2,000 ya. 2,000 tu stres. Orang lain kerja katok pikul batu pagi sampai gelap RM20, senyum. Boleh minum air sejuk tu kat Allahu Akbar, tenganga suka. Pasal hati dia tenang. Hak ni duk serabut. Tengok pula kedai sebelah tu, kenapa dia ni laku, aku tak laku. Dia macam-macam dia mula mari. Itu Nabi kata orang ni penyembah kepada dunia. Dinar dirham tu nisbah kepada dunia lah, kan? Allahu Akbar. Ini yang kita takut. Itu yang pertama, bahaya kita ni, kalaulah kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan rasa tak tenang. Para ulama mengatakan ketenangan itu bukan duduk di qasr, laisa fil qasri, bukan duduk di istana, bukan duduk di mahligai, tetapi ketenangan itu apabila hatinya tenang, dadanya luas, dia rasa sedap. Satu pengalaman pelajar-pelajar universiti mari pondok. Bila dia mari tengok pondok-pondok kecil, makcik-makcik ni duduk, dia duduk cakap sama dia, macam mana lah dia orang boleh hidup macam ni? Cuma dia tak katalah duduk macam duduk dalam rebai ayam macam kecil. Tapi cara dia cakap tu macam pelik. Dia bertanya, dia kata, "Ustaz, dia orang ni macam mana hidup?" Kata awak tanya apa? Aku mungkin tanya dia, "Saya benar kan awak masuk dalam pondok, pergi tanya seorang-seorang makcik tu, dia happy ke tak happy? Ke dia tertekan duduk sini, dicampur oleh anak dia ke sini?" Dia pergi tanya. Abi dia punya kaji sikit mari, dia kata ajaib Allah. Apa yang pelik? Ada makcik duduk rumah kecil, tapi saya tanya dia tak mau balik kampung, tak mau. Seronok duduk sini, suka duduk sini, bahagia. Kita kata Masya Allah. Betul, lepas dia cerita, anak balik kata,
Pelajar-pelajar semua, kebahagiaan itu apabila hati itu bahagia, bukan apabila besarnya apa yang kita miliki. Oh, dia kata betul. Kamu kena belajar ilmu psikologi bahawa kebahagiaan as-sa'adatu fil qulub, kebahagiaan itu duduk di mana? Duduk di hati. Jadi kita ini kalau kita duduk fikir banyak-banyak, maka kita akan jadi masalah. Yang pertama sekali, bila manusia jauh daripada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu mereka akan macam-macam kehidupan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ini, Nabi kata apa? Iza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya. Bila mu tengok Allah Taala beri kepada seorang tu luas dunia dia, kaya raya dia, projek dia semua jadi berlaku. Wa huwa musirrun 'ala ma'asi. Tapi dia ni ahli maksiat. Kaya kaki maksiat. Kalau nak jumpa dia pergi tempat orang binu arak pun dia ada, tempat judi pun ada, tempat yang penting tempat dia tu ada belaka. Tapi kaya. Adakah kita nak kata Allah Tuhan saya dia ni buka kedai jual batu pun jadi? Kita jual mah orang tak mari beli, nak kata apa? Maka kata dia, Nabi kata apa? Fa innama huwa istidraj. Nabi kata itu bukan kasih sayang Allah, tapi Allah beri supaya dia lagi mewah, lagi tak sedar. Jangan ingat. Kita kena tengok. Bila tengok orang ni ahli maksiat, tapi dia punya bisnes berjaya, dia punya kedudukan dia, perancangan dia hebat, kita kata ini istidraj. Tapi jangan pula kita tuduh semua orang istidraj belaka, walaupun orang ni soleh, orang baik. Tuhan buat istidraj dia tu, sikit lagi mati dia. Tak boleh macam tu. Itu dengki nama dia. Cuma hadis ini nak mendidik jiwa kita supaya lebih tenang. Kalau kita tengok orang soleh, kita tengok pula tangan di atas ke tangan di bawah. Kaya, orang baik, tapi pergi cek dia. Mana tempat ada belaka tangan dia situ. Orang rumah anak yatim, saya derma dah. Orang nak bina masjid, ada juga. Orang miskin, ada. Bantuan Covid sampai apa orang lagi ni? Semua dia ada. Kita tahu dia soleh. Maknanya Allah Ta'ala lalukan harta ini melalui tangan orang soleh. Karena itu Nabi sebut dalam hadis, ni'mal malus salih inda rajulis salih. Sebaik-baik harta itu apabila berada di tangan orang saleh. Kalau tengok orang lagi ni, kita pun ya Allah, aku nak kaya juga macam dia. Boleh kita minta nak jadi kaya supaya orang ni, sebab nak infak, nak derma. Tapi kita yakin ke tak kalau kita kaya derma? Itu satu lagi. Kalau rasa tak yakin, tak suruh minta. Ya Rabbi, hak ada lo ni comel. Kan Nabi sebut di antara kebahagiaan itu bila orang tu bersifat qanaah. Qanaah ni makna apa yang kita miliki kita bahagia. Itu qanaah dia. Bukan bermakna kita tak boleh kerja kuat, tapi jangan tamak. Masya-Allah, tabarakallah. Ini baru sebab yang pertama baru ni. Kita pergi pada sebab yang kedua pula. Sebab yang kedua orang boleh jadi penyakit ni dia panggil al-faraghul qatil. Dia rasa kosong dia ni. Masa dia terbuang begitu saja. Ini bahaya. Masa dia terbuang, dia tidak ada waktu yang orang panggil berfikir secara positif, tak mikir molek. Dia ke boring puas kita sebagai orang beriman, ana sering kali beri motivasi kepada para jemaah sekalian, dia panggil manajemen ibadat. Pandai kita tak? Semua manajemen kita pandai belaka. Orang ni bagi doktor, orang ni bagi audit, orang ni bahagian ni bijak belaka. Tapi dalam menyusun waktu ibadat, bijak ke tak dia kita? Bijak? Siapa dia mengaku nak beri hadiah? Dia kata tak boleh mengaku, tak takut riak. Kalau takut riak jangan jawab. Dia kata saya bijak, baik. Daripada subuh tadi sampai hari ni, zikir pagi baca ke tak? Ada hak baca, ada hak tak baca. Dia dua tu dia buat jawapan dia. Mungkin hak sederhana. Baca separuh yang tak tahu dah tadi lorak. Dah, pergi atas bagai-bagai. Quran baca ke tak baca? Dia kata kita tunggu hari Jumaat lah surah Kahfi ni hari Sabtu. Dia jawab boleh. Maknanya kalau kita dalam senarai kebajikan kita kosong, maka kekosongan itu menyebabkan kekosongan jiwa. Kalau para jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat dalam jadual hidup kita ni tetap tidak ada waktu kosong kita. Allah
Ada kekosongan ini, ada free masa. Nah, selalu lah buka Quran, tasbih. Buku-buku yang kita sediakan untuk kita mutalaah, baca. Tak akan ada kosong. Zaman kita hari ni pula, kalau rasa malas nak baca, cari YouTube. Banyak. Siapa dia nak kuliah hari ni? Buka dalam halaqah Abu Anas, contohnya. Dalam YouTube. Nak cari tajuk ke apa? Tasawuf boleh, tafsir boleh, hadis. Kita dengar. Sudah dengar ceramah, pasal Quran. Tidak ada waktu faragh bagi orang mukmin. Tidak ada waktu faragh. Sama ada dia beribadat, sama dia berzikir, dia menyampaikan nasihat kepada orang, atau dia tidur. Habis kita. Orang tidur, malaikat pun tak ada kerja. Kita pun tak ada kerja. Rufi al-qalam daripada orang tidur. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, tanda. Sebab yang ketiga punca dianya, suhbatus su, berkawan dengan orang yang tak baik. Na'udzubillah. Dia kawan-kawan dia tu Masya Allah tabarakallah. Kawan-kawan dia tu kerja dianya duk maki orang, duk menyumpah orang, supah orang tu supah orang ni, akhir kali masing-masing supah. Sudah menyumpah, siapa dia nak bayar teh kita ni? Duk mikir dah. Mau bayar kali ni, mau bayar, tak ada duit berlaku apa dia. Ni. Mana dalam kita berkawan dalam kumpulan-kumpulan yang tidak baik, yang menyebabkan hidup dia tak baik. Cuba pergi duduk dengan orang soleh, orang baik-baik. Kalau kita tak ada duit, kita rasa macam ada duit je. Sebab cara dia orang cakap, insya-Allah Allah Ta'ala ni maha kaya dia. Bila dia lahirkan seorang hamba dia di atas dunia, Allah kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap benda yang melata atas bumi ada je bahagian rezeki. Luas ke sempit. Kita rasa ada bahagian aku tu. Cuma lalu ikut mana kita tak tahu. Nah, ni mari duk main buah sama dia tahu apa, akhir sekali kosong sudah. Di antara lagi dia panggil ghiyabul qudwah. Dia tidak mencari model contoh hidup dia, orang yang baik-baik, orang yang boleh beri motivasi kepada dia, yang menyebabkan dia akan hidup dalam suasana yang tidak baik. Wal iyaz billah. Baiklah para jemaah sekalian. Karena itulah dikatakan depression ataupun penyakit kemurungan ini selepas daripada penyakit jantung, ni banyak kes yang berlaku. Itu serah doktor lah tu. Nah. Ada kajian lain yang boleh cerita. Pasal itulah kita pergi pula kepada apakah al-ilaj, apakah ubat penawarnya. Kalau kita banyak sangat duk mencari penyakit pun susah juga kita ni, kan? Baik kita cari penawar. Bagaimana kita nak mencari penawar? Tuan-tuan tanda, kalau boleh tulis, insya-Allah mudah-mudahan. Kalau ada sebab mengikut dalam kajian, anda baca kitab Arab ni, dia kata yusabu fi hadzal marad al-alamiyan. Penyakit iktiab ini perengkat antara bangsa, dia kata syakhsun min kulli khamsati ashkhas. 1/5. 5 orang ada seorang hak kena. Sama ada kena tu kuat ataupun sedikit. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla daripada kena penyakit ini. Sebab itu orang mukmin jangan sekali-kali terkena penyakit ini, sebab penawar kita cukup banyak. Kita ada 10 penawar. Tuan-tuan tanda sini penawar. Famal ilaj. Kata di para ulama, Allah Ta'ala sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa dia yang bersungguh-sungguh mencari jalan keredaan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan beri petunjuk pada kita, insya-Allah. Tanda suratul Ankabut ayat 69. Maka ubat yang pertama sekali, yang besar, yang kita kena buat, iaitulah al-audatu ilallah. Kita mesti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang doktor, nama dia Khalid Al-Jubair. Saya selalu sebut nama ni, doktor pakar. Dia kata satu hari, dan doktor Malaysia pun ramai, cuma kita baca buku Arab. Satu hari dia kata seorang suami bawa isteri dia mari bertongkak jalan. Tongkak lembek tak terkalu. Kalau kita sini pergi motor bomo dah rasa. Dah. Ni kena kita bomo lagu ni. Dia mari, doktor ni kata, marat. Sakit apa binimu ni? Wallahi doktor, marid. Sakit, maridah dia tu. Berapa hari dah dia sakit? Doktor tanya dia, mus maya ke tak?
La wallah, tak semaya lama dah. Sakak mari penyakit ni, penyakit ikhtiar kemurungan ni tak solat. Doktor petanda, so penyakit berat. Inilah punca besar, semaya dak. Saya doktor, membaca Quran. Sakit, dia marah pula doktor. Dia tanya benda lagu ni. Macam kita juga, cuba pergi hospital tanya orang duduk hospital. Tanya dia makan, tak apa, setuju. Tanya ubat berapa, boleh lagi. Tanya semaya, agak mana agak. Senyap kemurungan selalu. Tak nak cakap dah. Mari gapo dia ni. Dah, mari tanya hak ni, hak orang tak buat ni. Punca. Dia makcik ni pun stres lah dia tu. Mau serabut, nampak muka serabut. Tak belaka. Semaya pun tidak. Baca Quran tidak, zikir pun tak belaka. Suami dia kata sah kau baca Quran zikir. Makan minum aku pun dia tak cara dah. Suami pun ada peluang. Nak dakwa depan doktor, cerita juga. Nak suruh ubat kuat ni. Doktor ni cerdik. Ini doktor-doktor kita kena belajar ilmu dakwah. Kita tak boleh buat lagu ni. Dia tak dengar kata kalau ustaz wayak. Doktor cerita jadi lalu. Doktor kata, "Hazal ilaj." Ni dakwah ni untuk 2 minggu. Mu kena makan. Tapi dakwah ni tak jadi kecuali mu kena solat. Lepas maya makan. Hak ni lepas baca Quran makan. Hak ni lepas zikir selawat makan. Kata bijak doktor ni. Makan. Lepas 2 minggu mari. Lepas 2 minggu mari pula mengikut temu janji dia. Nyok tinggal suami dia, tok mami duduk belakang, dia berjalan nyok tinggal ada tokak mari. Doktor kata habis dah ubat. Dia kata wallahi doktor, aku tak ada makan ubat lagi. Dia baca Quran dengan semaya, hilang penyakit. Kita masya-Allah tabarak. Hadha huwal ilaj. Inilah. Pasal itulah ramai orang yang mari jumpa. Dia nak cari tongkat dengan ustaz-ustaz. Bawa air lah, bawa minyak. Ustaz tolong tiup. Tiup ke apa? Air tak apa, air tawar, air jampi. Kata saya nak tiup air jampi sebotol tak ada. Kena bawa tuang besar sekali dengan mandi, dengan celup, sekali dengan tua-tua. Baru jadi ni kata. Dia pun celek mata. Kita kelih orang juga, kerana nampak depression dia kuat, jangan duduk main. Melopong atas kepala, cari kerja lagi tu. Kata sebenarnya tak padah ni. Sikit air. Lepas tu, nak berapa kotak? Jangan. Kotak habis juga. Saya bagi ubat hal lebih baik. Kita pun tanya dia. Betul-betul tanya soalan ni. Soalan, tak berlaku. Bila kita kata di doktor tadi, makcik ni Masya Allah 2 minggu dia al-audatu ilallah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan solatnya, dengan Qurannya, dengan zikir yang diajar oleh doktor tadi. Masya Allah tabarakallah, jalan kaki tak payah dipimpin oleh suami dia pun meninggal belakang, laju dia jalan suami, sebab dia kata alhamdulillah syufitu ya Allah, Allah Ta'ala sembuhkan aku dengan sebab aku kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia penyakit lagu ni kalau pergi bom, habis duit saja. Bukan sahaja habis duit, ada satu jenis tok bom. Ni katanya setelah direport ke pihak yang bertanggungjawab. Pergi rumah dia tuduh lalu orang. Atau bahasa. Nyakit awak ni, Allah muju mari cepat. Kalau tidak dengar tu lain. Dia bui hak tu gitu. Siapa dia buat tok bom? Tu hak sedap. Celek mata. Siapa dia buat tok bom? Dia sebut fulan ni. Orang dekat-dekat ni tangga alik ni. Tangga beradak rumah kita tu. Dia balik tangga mana tangga belakang ke tangga depan, dia make tangga habis orang sekapunya tuduh dia kau sakit jiwa kawan. Al-ilaj, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla yang mula dengan taubat, kita zikir, kita istighfar, insya-Allah hadza huwal ilaj. Inilah ubat yang paling baik. Tapi payah bila kita ajar benda ni, dia asyik duk jawab hak tu lah juga. Stres tak nak baca Quran pun tak boleh. Dah bila nak hilang stres baca Quran tak? Pasal dia disekat oleh syaitan. Syaitan cukup takut apabila orang ni kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, masa kita laju. Yang kedua, kita kena kembali kepada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ni sifat yang besar. Apa makna takwa? Iaitulah kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Tiap-tiap minggu imam dah sebut, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, kan? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, itu dia panggil takwa. Maka Allah Ta'ala jamin dalam ayat apa dah? Ayat kita gantung tu. Ayat ke apa?
Ya, tak ingat. Tidak di rumah ada 2 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jamin. Wa may yattaqillah, siapa dia takut, takwa, Allah Taala akan beri kelepasan. Kalau cakap gatal saja tak jadi tu. Takwa ni al-hahuna, kan Nabi sebut ni. Takwa kita tu dalam hati kita, maknanya kita takut pada Allah Azza wa Jalla, maka kita semua apa yang baik, apa yang tak baik, maka kita tinggalkan benda yang tidak baik. Itu dia panggil takwa. Maknanya bertakwa pada Allah Taala. Dulu tak semaya, semaya. Solat berjamaah, solat berjamaah. Pergi dalam majlis ilmu kita pergi. Itu yang kedua. Tanda yang ketiga, tadi tajdidul iman, kita mesti menggilak balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mesti gilak balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Iman dalam hati kita ni dia akan lusuh. Seperti lusuhnya pakaian, baju yang kita pakai. Baju ni kalau kita pakai lama-lama lusuh ke tidak? Iman lagu tu juga. Fas'alullaha ta'ala an yujaddilal iman fi qulubikum. Nabi SAW kata, naklah kamu minta dengan Allah supaya sentiasa memperbaharui iman dalam hati kita. Jadi kita kena minta. Apa cara nak membaharui? Iaitulah dengan kita banyakkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil tajdidul iman, ibadat. Cukup dengan ibadat saja. Kadang-kadang ibadat ni kita sebelah pihak yang kita pergi. Iaitulah menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu. Contohnya kita hari ni, masalah apa kita? Masalah banyak keraguan dalam kepala kita yang menyebabkan kita jadi syak, ragu. Tuhan benci dengan kita ke, Tuhan sayang dengan kita ke, kan? Tadi marah dengan Tuhan pun ada juga. Dia panggil memberontak pada Allah Taala. Maka hak ni kita kena pergi kepada majlis ta'lim akidah. Mantapkan akidah. Baru jadi. Oi, saya ni akidah kuat. Tapi duk tamak ke dunia ni pelik-pelik dah pula dah. Ha, ni kita kena pergi kepada majlis tazkiyatun nafsi. Mana dia panggil ilmu pembersihan jiwa. Ataupun yang paling mudah sekali dia panggil ilmu tasawuf. Cuma zaman kita hari ni nak cari yang betul-betul yang mengajar mendidik jiwa ilmu tasawuf agak sukar. Yang ada hari ni ilmu tasawuf ada. Kenal ilmu tasawuf? Saut lah ke dia lah banyak. Mengajar kitab tasawuf tapi hentam orang tu habis dunia ni kata pelakon dia. Nah, orang ni sesak, orang tu macam ni. Hak betul dia seorang. Itu tasawuf nama dia. Tak seduk ngaji. Kelas tasawuf. Tasawuf apa? Lepas habis ngaji, duk sakit hati korang bukan tenang hati. Kan? Ana cerita ada seorang makcik ni, hajah ni, betul dia pergi haji dengan anak. Dia kata, "Ustaz, saya nak jumpa ustaz." Di luar negeri tu, bukan Kelantan. Mari. Dia kata, "Betul kau orang pergi berzikir, balik-balik marah ke bini?" Mana boleh kata. Sebab saya dengar ustaz cakap, orang berzikir hati tenang. Ni balik zikir marah-marah dengan saya. Kenapa? Dia dakwa suami dia, ingat ke? Nak mari cerita ke apa? Bila kita siasat rupanya ajaran sesat, dia terjebak dengan ajaran sesat. Kalau saya sebut nama ajaran ini tuan-tuan kenal. Yang telah diwartakan oleh kerajaan Malaysia sebagai sesat. Na'udzubillah. Jadi hati-hati sekarang. Maknanya, saya ni zaman kita duduk ni pembongkaran daripada sahabat-sahabat kita, iaitulah dia panggil ajaran batiniah yang menyusup masuk dalam zikir-zikir yang pelik-pelik. Ni sehari dua ni duduk zikir Asma'ul Husna pula. Siapa katanya Nabi Adam pun tidak ada, kenapa kita nak berkait dengan Nabi, dia makhluk, dengan Allah Ta'ala selalu. Sedap ayat dia. Dia kata orang belajar dengan guru-guru ni belajar dengan orang mati, dia belajar dengan hidup. Huwal hayyul qayyum, Allah Taala yang maha hidup. Dia terus dengan Allah. Dia tak main. Nabi tak boleh pakai, Nabi mati dah. Nak kata mana? Kita dengar, ya juga. Jangan duk tu tak jumpa dengan tuan lagi tu, kalau jumpa tuan tak. Belum tentu kita selamat. Pasal itulah nak gila iman, cari channel-channel yang sesuai, baru kita jumpa insya-Allah. Baik. Yang keberapa dah kita? Yang keempat. Tanda balik lepas ni nak tanya pula. Yang keempat, al-muhafazatu 'ala salawati wa 'ala sujud. Hendaklah kita baik.
jaga solat kita dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Ini kena jaga. Dulu kita dah kempen kan, projek mega mampu milik tu, ingat lagi? Ingat ke tak? Kalau ingat tu buat tu dah. Kalau ingat pun tak, lagu nak buat kan. Maknanya kita mesti banyak solat sunat. Ana para jemaah sekalian hidup di atas realiti. Ceramah kita tak pergi martabat tinggi-tinggi. Sebab arwah ayah ni kata, lepas orang belajar kitab martabat atau martabat ni, dia kata buat ni boleh makan martabat ya. Tak naik-naik martabat. Pasal aku tengok semaya sunat lagu tu ya juga. Sekali buat ke tak buat. Jadi kita nak jaga penyakit ni, iaitulah dengan kita jaga solat dan memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat. Solat sunat kita mesti kena jaga. InsyaAllah kita akan selamat. Itu yang keempat, kita kena jaga amalan sunat, jangan ditinggalkan insya-Allah. Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis sabri was salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun faza'a ila salah. Bila ada masalah terus dia pergi solat. Kita ada masalah gimana? Serabut tak boleh duduk rumah. Kedai kopi. Tak salah kedai kopi, jangan marah. Lama tak ajak pas ni. Sajalah kita. Dah. Dia pergi kedai kopi, duduk melengung situ ya. Tu kedai 4 kali dah gosok meja, tak tebik-tebik dah dia ni. Melengung mana? Dah biasanya kan sudah minum air, orang mari akak bekah terbayar tu, keluarlah kedai. Dia duduk melengung situ. Ya. Nabi kita ajak bila ada masalah hazabahu ila salah, terus solat. Gapo kita stres ke gapo, ambil wudu, Allahu akbar. Ya Rabbi, ya Syafi, syifaan la yughadiru saqama. Doa kepada Allah SWT insya-Allah. Kadang-kadang Tuhan nak dengar banyak kali suara kita, sampai banyak kali kita berdoa belum lagi mustajab. Kata di para ulama, Allah suka dengar suara kita merayu sebab dia nak bagi pahala. Allahu akbar. Yang kelima, as-sabru 'alal bala'i wa 'alal masaib. Kita kena sabar di atas bala yang berlaku. Kita kena sabar di atas musibah yang menimpa kita. Jangan duk marah kepada Allah Azza wa Jalla, sebab sabar itu besar. Allahu akbar. Kita kadang-kadang, tanda ni puan-puan, ada waktunya Allah nak beri darjat kepada kita di akhirat, tapi tidak sampai dengan pahala yang kita buat. Labor baca Quran tak banyak, sedekah tak banyak, mungkin tak ada duit. Dan kalau orang kaya tak apa, bantu orang pun tidak kuat, tapi Tuhan nak bagi darjat tinggi. Maka kata di Nabi SAW, bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, Yusuf, Allah Ta'ala beri ujian kepada hamba dia. Maknanya dengan ujian itu terangkat darjat. Bila kita bincang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam kitab Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menunjukkan bila kita baca kita akan menangis tuan-tuan, betapa dahsyatnya, penatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesakitan di saat kematian. Sakit ketika nak mati. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, kita kena ingat bila ke tarikh Nabi kita wafat. Bila tarikh? Dia ingat tarikh beranak. Nah, tarikh Nabi lahir bila? Pasal apa ingat? Pasal cuti. Ya, dah. Oh, kena cuti juga hari wafat Nabi baru ingat. Sebenarnya kalau mengikut dalam ahli sirah kata, hari Nabi kita wafat hari 12 Rabiul Awal. Kita terlupa ambil awal, terlupa akhir kan? Kata di Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku tak cemburu lagi tengok orang lain mati senang ketika aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Nabi kita wafat dalam keadaan sangat sakit. Humma, demam panah dia kuat sangat. Para ulama hadis, ulama sirah buat analisa bahawa Allah nak angkat darjat Nabi yang tidak sampai kepada orang lain, maka diberinya di saat akhir ujian kesakitan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita pun kena bagi tahu bahawa sakit kita ni bukan kerana Allah Ta'ala benci. Kata di para ulama, sakit
Allah Ta'ala beri sakit bukan ta'zib walakin tahzib. Tulis kau Arab sikit. Dia kata sakit itu bukan ta'zib dengan ain, ta'zib walakinnaha tahzib. Apa makna tahzib? Pembersihan. Itu dalam sudut bahasa kita. Ta'zib makna mengazab, tapi Tuhan kata bukan nak azab, dia nak bersihkan dosa-dosa kawan tu. Sebab tu Nabi bila pergi ziarah sahabat, Nabi kata la ba'sa tahur insya-Allah. Tak mengapalah, kesakitan ini mudah-mudahan dia jadi pembersih pada dosa. Cuma kita ini tak berani nak kata. Kalau kita kata tak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan, dia jelek mata kita. Dosa apa kawan? Hai, duduk atas pita pun jelek lagi mata. Dosa apa saya? Dia Masya Allah, tabarakallah. Kita hati-hati bahasa kita ni. Kalau suruh orang tu mau stres, kita suruh sabar-sabar. Dia jelek mata. Sedaplah cakap. Nah, tak kena ke demo. Tak kena ke demo. Susah juga nak komunikasi dengan suasana begini. Tapi ayat-ayat yang kita belajar ni mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Yang ke-6, tanda tuan-tuan. Yang ke-6, kita kena kembali kepada isu ar-ridha bi qada'illah. Kita kena redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kan? Sebab apa? Kita dah usaha tak mau. Siapa dia gak nak tak baik, ada orang nak, tak mau kan? Tapi kalau benda tu terjadi, apa kita nak buat? Maka kita kena duduk di atas, di bawah darjah redha. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Allah Ta'ala redha kepada mana-mana hamba an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaihi. Bila kita makan benda, kita pun kata alhamdulillah. Kata tak kata kita? Ataupun dia minum, dia kata alhamdulillah. Makna itu menunjukkan bahawa kita mendapat keredaan Allah Ta'ala dengan sebab kita syukur. Sekarang ni, yang sebab kita punca kita jadi stres ni sebab apa? Sebab orang tu naik pangkat, kita tak naik. Ada tak? Hai, serabut aku pasal apa? Kenapa orang tu boleh, isteri saya tak boleh? Hak mula-mula ni, bab tambah tak masuk bab. Tu kita bicara mula. Ada orang siapa 30 tahun, 35 tahun, siapa kena paksa menikah pun ada. Kan? Ada orang seorang tu 40 tahun tak menikah lagi. Kita duk mikir kawan-kawan ni, kita paksa dia ni menikah lagi mana? Memang kata tak jadi. Tak jadi nyanyi kau budak perempuan tu. Cari hak itu dah lah maknanya. Hak ibu-ibu, hak ibu tunggal kau apa dia yang jadi. Rupanya tak payah tunggal-tunggal, dia tahu payah molek pun tak apa. Jadi bila kena paksa baru ada orang macam tu. Jadi kita kena letak bahawa redha kita dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah hilang penyakit. Pasal itulah yang ke-5 dengan yang ke-6 dengan yang ke-7 ni dia dekat-dekat. Yang ke-7 dekat-dekat. Contohnya bila berlaku kematian. Mati anak Nabi Ibrahim nama dia. Nabi kita mengalir air mata. Sahabat yang duduk dekat Nabi terkejut, ya Rasulullah, kan Rasulullah larang menangis. Nabi kata menangis tak salah, yang salahnya meratap, melau bertempik. Nabi kata innal aina tadma, mata mengalir, hati sedih. Tapi la naqulu illa ma yarda rabbuna, kita tak akan keluar perkataan kecuali apa yang diredai oleh Allah. Kita kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah gantikanlah aku yang lebih baik daripada yang si mati ni. Ganti itu bukan semesti tukar orang dengan orang, tak syarat. Macam kalau kita kata kepada ibu bapa, macam mana nak ganti, kan? Kalau kita kata ke suami isteri, boleh lagi cari pengganti. Itu dia panggil fiqhu doa. Fiqhu doa itu panjang. Cuma nak menunjukkan kepada kita redha, akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tuhan ambil. Berapa orang sahabat saya dia cerita, dia kata Masya Allah ujian dia besar, Allah ambil anak hak dia sayang sekali. Dia kata kalau ambil hak, dia sebutlah anak hak 2, 3, 4 nombor tu, kalau ambil hak tu 3 sekali ambil pun tak apa, tapi hak ni seorang, benar. Maknanya kalau mati aksiden sebuah kereta mati tak apa, tapi mati hak ni. Kebetulan anak dia semua lah perempuan, hak mati tu laki-laki seorang tunggal. Dia kata kalau mati hak perempuan 3 orang tak sama dengan mati hak ni seorang. Kita kata itulah maknanya takdir Allah, redalah kita dengan itu.
kena redha 2 kali, alhamdulillah. Akhirnya dia tenang. Ini penting. Yang ketujuh tanda yang ketujuh iaitu kita kena kembali kepada al-imanu bil qada'i wal qadar. Ini paling tinggi sekali. Apa-apa berlaku depan mata kita, gapo hak kita dunia nak tak boleh, jangan stres. Kita balik, kita balik pada rukun iman, beriman kepada qada' dan qadar. Allah Taala tak takdir aku nak macam mana. Iyalah, benda hak kita nak tak dapat, berasa juga. Sedih ke tak sedih? Stres ke tidak? Tak serius stres kan? Kalau stres tu boleh lagi kecil, tapi kalau kena depression ni, tu dah. Orang tak alu makan tu, anak kita tak boleh kerja. Nak kata apa? Dah. Anak orang lain boleh berlaku dah. Dia mari benda ni. Tapi bila kita kembali kepada qada dengan qadar, takdir Allah Azza wa Jalla, kita kata al khairu makhtarahullah, yang baik itu yang Allah pilih. InsyaAllah kita tenang. Anak jumpa dengan seorang makcik, gedabay sungguh dia. Bila anak dia nak kahwin, dia tak setuju. Dia nak anak orang lain. Kita kata cobalah, berundinglah dengan anak, jangan duduk marah-marah. Dia berunding tak boleh. Memang tak boleh dah. Kena menikah dengan dia tu juga, kawan ni pun. Macam-macam lah perjanjian budak-budak ni. Jadi bila dia menikah, mak dia kata apa? Mu jangan sentuh mayat aku kalau aku mati. Jangan balik ke rumah aku, macam-macam. Kalau ada cucu jangan mari, aku tak mau. Aku tak terima. Kita kata ini menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Kita boleh berunding untuk nak, tapi kalau dah jadi, setelah perundingan tidak berjaya, jadi juga nak tolak lagi, lah itu sudah salah. Sebab takdir telah berlaku. Kita kena ingat, sebelum takdir berlaku kita tak tahu. Kita tahu takdir sebelum takdir tahu. Tak tahu. Tapi setelah jadi takdir, itu kita kata takdir Allah. Maka dia kena terima dah lah. Sekatulah dulu. Ada lagi orang suruh syarah lain, tapi kita malah capu orang. Seorang ni masa Covid baru ni pecah rahsia. Kau tahu cerita ni? Nak dengar? Covid ni kan dia kena kurung dalam rumah. Enggak. Telefonnya meninggal juga atas meja jaga-jaga dah. Yang kita baca gambar, budak kecil atas gambar, abah duduk kat mana tu? Ada abah budak kecil. Pecah rahsia. Alah banyak kata juga lah ubatnya bom nak boleh kembali kepada al-qada dengan qadar. Tapi alhamdulillah habis kahwin dia atas mesej saya, ustaz, saya boleh pahala ke kalau saya terima takdir? Kata memang boleh pahala, mantap iman. Alhamdulillah, tenang-tenang dia hari ni. Allahu akbar. Baik, kita pergi ke tajuk kita. Ini contoh ya, contoh. Yang ke-8, kita kena sibukkan diri kita dengan kerja-kerja yang halal. Kerja, sama ada kerja bergaji ataupun dia panggil kerja NGO, kena buat. Kerja gaji ke kerja NGO, maknanya kerja tak ada gaji, tapi kita sibukkan, ceriakan diri kita tu dengan amalan-amalan yang baik, insya-Allah. Kata di para ulama, dengan kita menolong orang, Allah Taala akan tolong kita. Anda tengok orang yang membantu orang, bermula daripada banjir 2014, kan? Masya-Allah hari ini senang dia mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Projek-projek bantu dia, tolong orang jadi, dan ramai orang dapat manfaat daripada dia. Orang ni pun Allah Taala beri hidup dia lebih orang panggil lebih ceria daripada dulu. Kita cuba. Kalau nampak sibuk sangat, tarik orang ni. Jangan biar dia duduk bersendirian. Mari kita pergi. Nak pergi mana? Cari NGO mana-mana tu. Nak pergi bantu orang susah ke? Kalau payah sangat pergi orang asli dalam hutan tu. Biar dia duduk termenung situ dah. Kata termenung lah sini kena zupik baru tahu. Nah, kita buat main-main dia biar dia suka. Dan kalau kita masih duduk cekoh dia, marah dia cakap dia main. Nah, maknanya kita kena banyak kerja-kerja yang boleh memberi manfaat. Sebab bila kita beri manfaat kepada orang, Allah Taala akan beri kepada kita. Man nafasa an mu'minin qurbatan. Siapa dia tolong orang, Allah Taala akan tolong kita. Masya-Allah. Kita hari ni tak tolong orang, waktu kita susah nak suruh orang tolong kita. Jadi ke tak jadi? Tak apa nak jadi, kan? Yang ke-9, tanda yang ke-9 adalah bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan siapa? Bersahabat dengan orang yang baik. Jangan duduk buat benda-benda yang tak baik.
Kalau kita sahabat dengan orang tak baik, susah kita, dia tidak nak tolong kita, dia duk marah kita tak terkalu kan. Maka kita kena ingat, dan kita banyaklah baca orang-orang yang soleh. Tanda yang terakhir sekali, yang terakhir, iaitulah hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak doa. Di antaranya doa yang Nabi kita ajar, doa al-karb, doa duka cita. Sebab tuan-tuan kena tanda, doa ni ada dua kategori. Berapa kategori doa? Dua kategori. Yang pertama dia panggil doa permintaan. Kita minta. Macam tadilah doa yang kita mula-mula baca tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ingat kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Tak disambung. Nak ijazah ni kata molek. Tak ingat? Mana? Wa ghalabatir rijal. Ada dah ingat insya-Allah. Siapa tak ingat, tuan-tuan boleh ambil dalam buku kita, nama dia Perisai Muslim. Ada dah buku ni. Dia kata beli dah buku tu, baca dah lagi. Balik cari, dia panggil doa al-karb, mana doa duka cita. Hak ni doa ni kita tak minta apa-apa. Tengok. La ilaha illallahul alimul halim. Kata. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ini tanda doa. Doa ni tak minta apa. Tapi kita lebih kepada munajat. Dia panggil doa ibadat. Doa kita nak lepaskan permohonan kita tu. Di antara doa lagi, hak Nabi kita ajar, hak tadilah hak paling mudah sekali. Nak ajar hak panjang ni, ada lagi hak panjang. Allahumma inni katalah sekali, kita niat berdoa selalu. Hadis ni sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadun. Tidak mana-mana orang yang susah hati. Orang yang susah hati. Hammun wala hazanun. Susah hati ke, serabut ke, apa dia? Maka dia baca doa ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lepaskan dia. Kita niat, hak mana ada masalah, kita niat doa selalu. Boleh? Kata, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bih fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'anal azim rabi'a qalbi wa nura basari wa jilaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kita baca doa ni, kita minta belaka. Mula-mula kita tawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian kita minta supaya Allah Ta'ala jadikan Quran itu penenang hati, cahaya kepada mata kita, menghilangkan duka cita. Huzni, duka cita lama-lama. Zahaba hammi, hilang kita punya rasa takut apa tadi? Humum yang akan datang ni, benda-benda yang kita jangka tak molek, yang kita takut. Dan juga ghammi, benda yang kita stres sekarang. InsyaAllah doa ni para jemaah sekalian, doa yang mustajab, kita ambil doa ni kita baca. Tapi panjang. Tapi hak anak-anak ajarnya hak pendek. Kalau tak kena hak ni pak cerah kita ajar. Hadis tadi dalam riwayat Ahmad. Kata hak mula-mula sekali. Sekali lagi kita doa. Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Panjang lagi. Panjang juga tu. Nak minit lagi mana? Ambil sekerak lah boleh, sekerak. Ambil tajuk kita je dah. Baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ulang balik. Minal hammi wal hazan. Ni kalau hak duka cita, hak stres, hak serabut, baca ni. Setakat tu dulu lah. Kalau hak ujung sekali takut tak ingat. Kau nak tambah lagi? Dia tahu macam masa ngaji, masa ingat dak. Jadi teknik kita mengajar tak lebih banyak. Jadi alhamdulillah kata di para pengkaji kata tilka asyaratun kamilah, itulah 10 tip bagaimana nak menghilangkan penyakit yang berbahaya ini, penyakit depression ataupun kemurungan, kebimbangan, duka cita, insya-Allah dengan doa-doa yang maksur kita buat. Tapi jangan sekali-kali tuan-tuan pergi duk cari tok bomo pelik-pelik, jangan. Kalau rasa pasana pengalaman ni ikut tok bomo Arab. Kita bawa orang sakit, bomo mari tengok, dia kata mafis jin, tak ada jin pun dia kata. Lepas tu membawa orang ni pergi hospital jiwa. Kita cerita ke orang nak pergi hospital tu, marah dia ke tok bomo tu. Tok bomo berapa lagu ni? Orang sakit tak sakit dia kata. Rupanya sakit jiwa. Sakit jiwa ni hospital. Kalau kita di Kota Baru ni hospital mana bagi jiwa? Hospital besar. Pergi hospital besar. Tak usah pergi motor bomo. Ni pergi motor bomo harga. Nya tuduh orang macam-macam. Tak. Baiklah para jemaah sekalian, tamaklah kita. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.